إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والصالحين وإلى جميع الأرواح المسلمين والمسلمات وإلى أرواح أبينا وأمنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita baca surah Kahfi ayat 1 hingga 110. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت صدق الله العظيم. Kita baca kun nazilah ya. Allahumma inna naj'aluka
في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلماتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب يا مجري السحاب يا هازم الأحزاب اهزمهم 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 وانصرنا عليهم اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلماتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب يا مجري السحاب يا هازم الأحزاب اهزمهم اهزمهم اهزهم وانصرنا عليهم. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami, dan kami berlindung denganmu dari kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha memaksa, Ya Allah yang maha perkasa, Ya Allah yang maha membalas, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka, kalahkan mereka, kalahkan mereka. Berikanlah kemenangan untuk kami. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair ya karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Innaka antas sami'ul alim. Innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du fa ya ibadallah. Adapun selepas puji bagi Allah, selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya kita rafa'kan setinggi puji dan syukur pada Allah Azza wa Jalla, Allahu Jalla Jalalah, Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ketinggiannya, dengan kepujiannya, kita diberikan lagi nikmat pada hari ini untuk sama-sama kita kembali bermuzakarah ilmu bagi menyambung perbincangan kita melalui kitab Hidayatus Sibyan. Hidayatus Sibyan.
pendidikan untuk kanak-kanak. Berulang kali bila setiap kitab ini kita buka, saya akan ulang. Maksud dia pendidikan untuk sebian. Sebian ni kanak-kanak. Kanak-kanak ni orang yang baru nak belajar. Kita letakkan diri kita orang yang baru nak belajar. Walaupun kita bukan kanak-kanak. Bahkan mungkin kita mak-mak dan tok-tok, nenek-nenek dah nak. Tapi kita masih lagi baru dalam bidang ilmu. Kalau kata diukurkan dengan tahun, mungkin setahun jagung. Kalau diukurkan dengan buluh, mungkin masih rebung. Yang dikepak bila-bila boleh patah. Itulah kita masih lagi berjinak-jinak dengan ilmu fardu ain. Dan insya-Allah hari ini kita akan masuk pada fasal yang kelima daripada 13 fasal rukun solat. Ya, ini kita masuk ke rukun yang kelima. Kalau kata kitab Jawi, dia ada pada muka surat 13. Kalau kata kitab Rumi, berapa? Kitab Rumi berapa? Ada dua, 185, 187. Okey. Macam kat saya ni, kat sini angkat Zat tengok. Angkat kulit. Macam ni 85. 95. Macam tu 87. Okey. 87. Al-maklumlah sini sebulan sekali, ya. Cuti sehari, cuti sebulan. Jadi 2 bulan. Okey, sebelum tu saya nak war-warkan bagi sesiapa yang tak mempunyai akaun yang nak bank in kepada Palestin, boleh bagi dekat saya nak. Saya mempunyai banyak saluran yang insya-Allah saluran yang kita bagi sah, saya akan pecah-pecahkan kepada beberapa kumpulan. Perempuan kalau siapa yang nak bagi tapi dia tak ada akaun untuk nak bank in atau dia tak kerti nak bank in, boleh bagi secara tunai kepada saya, insya-Allah. Saya akan usahakan memperpanjangkan sedekah puan-puan sekalian. Baik, kita sambung. Fasal yang kelima pada menyatakan rukuk dan i'tidal. Rukuk dan i'tidal. Saya perlukan 2 orang untuk jadi model di depan ni. Nak tengok rukuk. Boleh tak? Boleh volunteer siapa-siapa. Dia ada A dan B. Pasal apa? Rukuk yang kelima ni dia letak A dan B. Rukuk bukan rokok. Kita panggil rokok. Kalau eja dalam tulisan Rumi, rukuk dengan rokok dah bunyi hampir-hampir sama. Bunyi ejaan rokok dan rukuk. Betul tak? Cuma dia letak koma di atas tu. Bermula rukuk. Itu Arabnya. Rukuk. Bermula rukuk itu ada 4 syarat. Pertama, bahawa ada ia, kemudian daripada tamam Fatihahnya pada orang yang lain daripada masbuk. Kedua, tunduk ke hadapan sekira-kira sampai 2 tapak tangannya memegang kepada 2 lututnya pada orang yang sederhana kejadiannya. Ketiga, jangan qasad dengan tunduknya itu akan yang lain daripada rukuknya. Keempat, tumakninah di dalamnya. Baik, kita bincangkan dulu tentang yang pertama. Dalam rukuk ini adanya 4 syarat. Sekejap lagi baru saya panggil. Macam mana boleh main rukun rukuk? Macam mana boleh main? Didatangkan daripada ayat Al-Quranul Karim, daripada surah Maryam. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada Sayyidatina Maryam. Sayyidatina Maryam ni ibu kepada Nabi Allah ibu kepada Nabi Allah Isa alaihi salam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Maryamu qanuti wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Daripada surah Maryam ayat yang ke-93 yang mana Allah Taala kata, wahai Maryam, uqnuti, taatlah kamu kepada Allah. Bagaimana nak menunjukkan, menzahirkan ketaatan kepada Allah? Wasjudi, kata Allah, dengan cara kamu sujud.
Ini merendahkan seluruh tubuh badan kita termasuk kaki dan tangan ke bumi. Warka'i, dan rukuklah kamu. Cara menunjukkan ketaatan kamu kepada Allah. Yang ni dengan cara yang akan kita bicarakan tadi. Warka'i ma'ar raki'in. Kata Allah lagi, dan rukuklah kamu bersama dengan orang-orang yang rukuk. Itu tanda kamu hamba yang taat. Baik. Maka dihuraikan oleh ulama-ulama mufassirin, bersumberkan daripada ayat Al-Quran ini, bersumberkan daripada hadis Nabi SAW dengan sabdanya, sallu kama ra'aitumu an usalli, sembahyanglah kamu seperti mana hampa tengok aku sembahyang. Yang ni rukuk itu mempunyai beberapa syarat. Yang mana syarat yang pertama bahawa ada ia, kemudian daripada tamam Fatihahnya. Maksud tamam Fatihahnya, kita dah berbincang bersama-sama berkenaan dengan rukun Fatihah. Dia ada berapa ayat? 7 ayat, termasuk Bismillahirrahmanirrahim di ayat 7. Bagi sempurna bacaan Fatihah tersebut untuk orang yang tidak masbuk. Untuk orang yang tidak masbuk, dia kena wajib menyempurnakan. Maksud dia, orang yang tidak masbuk macam mana? Orang yang masuk sembahyang berimam, dapat takbir pertama dengan imam, itu orang yang dipanggilkan bukan orang yang masbuk. Jadi bermakna kalau imam tu macam cepat macam mana pun, dia kena sempurnakan Fatihah dia sampai habis, walaupun imam tu dah rukuk, nak bangkit dah daripada rukuk, dia tak rukuk lagi, imam tu terlampau laju. Jadi dia tak rukuk lagi. Pasal kalau dia masbuk, dia boleh potong Fatihah dia. Tapi oleh kerana dia tak masbuk, dia kena tamamkan, sempurnakan bacaan Fatihah dia lengkap 7 ayat. Mengikut qaul yang asah, jangan sampai imam tu melebihi 2 rukun panjang. Apa dia 2 rukun panjang? Rukuk dan juga sujud. Itu melebihi 2 rukun panjang. Kalau dia bangkit daripada sujud, kita tak boleh baca Fatihah lagi, kita dah terkeluar daripada imam. Kalau tak habis-habis lagi ikut kan. Kok mana pun dia kata, tamamkan, yakni sempurnakan bacaan Fatihah baru boleh rukuk. Itu syarat yang pertama. Tapi kalau orang masbuk, dia masuk imam dah baca surah. Dia masuk, dia terus takbiratul ihram, niat makmum. Kemudian dia baca Fatihah sampai sekadar Alhamdulillahirrabbilalamin. Imam rukuk. Sempurna dah bacaan dia? Tak sempurna, tapi dia masbuk, maka dia boleh ikut imam rukuk. Kalau dia tak ikut imam rukuk, imam bangkit daripada rukuk, dia terkeluar daripada imam. Okey. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, tunduk ke hadapan sekira-kira sampai 2 tapak tangannya memegang kepada 2 lututnya pada orang yang sederhana kejadiannya. Nak cari orang yang sederhana kejadiannya. Kat mana? Ni sederhana, tak mau malu. Okay. Kat mana boleh? Alhamdulillah. Saya nak lagi seorang. Ni, kat semua boleh? InsyaAllah. InsyaAllah. Alhamdulillah. Okey. Saya tak mahu tunjuk lagu mana rokok. Saya tahu. Ada depan saya ni otai-otai semua. Boleh rokok dah. Okey. Kita bagi sahabat Google Meet kita tengok dah. Keadaan rokok. Okey. Okey, dua-dua rokok. Tapi mengadap ke arah kawan-kawan. Mengadap ke sana. Apa kita baru nak belajar. Rokok dulu. Okey. Tak saya pun betul maaf Kalau saya pun betul jangan maaf Wayo ni boleh main tak? Makan kat dalam main.
Imam Rajin sikit, okey. Okey, rokok. Rokok. Okey. Kedua, tapak tangan duduk di atas kepala. Duduk di atas kepala lutut. Tangan ni, apa ada sekejap? Apa ada sekejap lah? Apa, jangan buka sekejap. Okey, tangan ni apa ada sekejap? Pegang kepala lutut. Hal keadaan jari jemari jalan. Okey, buka jari jemari, letak atas kepala lutut. Yang ni kaki. Kedua-dua belah ni kaki. Okey, dia hendaklah sama di antara papan punggung dan kepala menjadi 90 darjah. Sama. Okey, terima kasih. Alhamdulillah. Cantik rokok mereka. Alhamdulillah. Okey, itu cara rokok dia kata. Diangkatkan kepala ni, bukan dicondongkan bersama-sama dengan belakang ke kepala ataupun papan punggung dengan kepala menjadi sama. Dan kata Rasulullah, kalau letak ayat apa, ayat tu tak terbalik. Tak tumpah. Nah, itu perumpamaan orang yang rokok. Kita orang perempuan tak buka kepak kita. Tak buka. Kalau lelaki, sunat dia buka. Perempuan, dia kaki. Melalui hadis Nabi SAW, dikatakan, hadis Nabi SAW dikatakan, Sallu kama ra'aitumu an usalli, sembahyang kamu seperti mana hangpa tengok aku sembahyang. Macam mana boleh ada kau buka ketiak dengan Nabi ketiak ni? Kan? Nabi dia buka lah. Sebab dia lelaki. Macam mana perempuan baik? Perempuan ini Nabi SAW jaga bahagian-bahagian kemaluan dia. Jangan sampai nampak nyata. Dia kata tutup dengan ketiak apa? Sebab orang Arab dia tak pakai telekung macam orang kita. Bila dia tak pakai telekung, waktu dia rukuk ataupun dia sujud, akan nampak pada bahagian-bahagian belakang. Dan kalau buka ketiak memang nampak. Pada bahagian-bahagian yang berkelubi tu. Jadi, baginda sallallahu alaihi wasallam memelihara kehormatan wanita agar lebih sopan. Rukuk pun dalam keadaan kafir. Sujud pun dalam keadaan kafir. Itu macamlah orang-orang Melayu mengajar anak dia. Jangan duduk kangkang, duduk bersingkung elok-elok. Kalau bersidau pun elok-elok kan. Dia tak bagi duduk buka. Sebab apa? Sopan. Kesopanan. Itu yang diajar oleh Nabi SAW. Kata ikut cara ni sembahyang kenapa buka? Tapi untuk orang perempuan, Sayyidatina Aisyah yang ditegur bagi kita jangan ikut seperti mana orang lelaki solat. Mereka berdiri, kena buka kaki dia belah. Kita orang perempuan kena apa? Kena apa? Dia tak bagi kita buka. Itu tanda nilai seseorang wanita itu ketika mana dia mengerjakan solat, menghadap dengan Allah dengan penuh sopan santun. Macam itulah juga kita menghadap orang. Bila kita jadikan amalan dalam solat itu sebagai amalan harian, maka insya-Allah akhlak kita, tingkah laku kita cantik. Dalam sembahyang kita cakap berkah-berkah. Kan? Kita gelak kuat-kuat ke? Di antara yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadikanlah apa yang kamu kerjakan dalam solat itu juga seperti di luar solat agar maruahmu lebih terpelihara. Itu di antara punca pasal kita kena kafir. Tengok kalau melontak kan, kita melontak orang perempuan bila melontak pun Nabi kata jangan angkat ketiak. Pungkai dia
Waktu melontar jamrah kan, dia tak bagi orang perempuan angkat ni, menyalahi rukun. Tapi kita orang perempuan kena terbikat kalau lagu tu bila dah nak sampai baca. Kan no? Kalau lagu tu bila lah nak sampai. Bila kita buat khusus dekat jemaah perempuan. Macam mana Ustazah tak sampai-sampai? Sampai Allah. Siap nak terpah bercakap lagi. Balik kepada orang ni. No? Yang lu angkat dulu ni, dia tak belajar. Ada orang perempuan yang balik angkat, dia tak belajar. Kita ni, bila nak buat sesuatu amalan, cari yang paling afdal. Lagi satu orang perempuan. Waktu istilam, betul tak? Kita tawarkan. Waktu istilam, kita tak boleh angkat juga. Kan? No? Sampai kat Bismillah ya Allahu Akbar. No, yang orang lelaki dah pakai ihram. Bulu ketiak bersenyap ya. Angkat. Kita Rasulullah tak boleh cantik lah. Kan? Ada yang angkat. Yang angkat ketiak. Ketahui dah. Dia tak belajar. Dia tak belajar. Kalau dia belajar, insyaAllah. Sebab adanya hukum afdal di situ untuk perempuan. Sebab ketika menetawaf kita bercampur lelaki dan perempuan. Jadi jaga, Rasulullah akan pelihara kita ketika mana dalam suasana yang bercampur lelaki dan perempuan. Jaga elok, jangan buka tak tentulah. Sekali lagi ternampak pada bahagian-bahagian yang tak ingin dilihat. Mungkin orang lain ingin lihat, tapi kita tak ingin nak bagi orang lihat. Kenapa yang diajar sedemikian? Jadi saya kembali balik kepada surah Maryam yang kata Allah, Ya Maryam kunuti wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Ketika Sayyidatina Maryam diberi ataupun diwakafkan oleh ibunya ke Masjidil Aqsa, membesarlah ia dengan suburnya. Dia cepat membesar. Dalam surah Al-Imran dia cerita cepat besarannya. Kemudian bila mana didatangkan rezeki yang bukan pada musimnya, dia berbicara dengan Nabi Allah Zakaria, keponakannya. Pada waktu yang tak patut kanak-kanak bicara. Kemudian disertakan lagi bila dia dah sedikit dewasa. Kalau kita kata anak darah sunti, faham tak? Besar. Allah Ta'ala hadirkan haid awal dekat dia. Awal. Seawal haid seorang wanita itu ialah ketika berusia 9 tahun. Rupa-rupanya Allah Ta'ala nak bagi anak kepada dia. Dia dididik terus oleh Jibril alaihi salam. Jibril datang mendidik dia terus. Bukan ada nak sekolah tamaran tu. Nak suruh dia jadi tu. Siap pun tak boleh. Dia perempuan. Tapi dia diwakafkan di masjid. Masalah dia. Lalu Jibril suruh dia buat ketaatan. Diperintahkan oleh Allah Ta'ala anak Kak Maryam suruh dia taat kepada aku. Kata Maryam, macam mana cara aku nak taat? Rukuk dan sujud, tandakan taat. Di dalam rukuk dan sujud itu dia kata, adanya tomak nina. Okey, tak apa. Kita tengok dulu. Yang ketiga, jangan kasar dengan tunduknya itu akan yang lain daripada rukuknya. Maknanya jangan niat dalam hati, hang tunduk nak ambil benda jatuh, tengok-tengok dah nak rukuk, terus keluar tangan. Tak boleh. Dia kasar maknanya nak ambil benda jatuh, tiba-tiba dia rukuk. Alang-alang aku tunduk, aku rukuk terus dah. Tak sah rukuk tersebut. Sebab dia kasar benda lain, tiba-tiba imam rukuk. Ataupun dia tertidur sambil solat secara berjemaah. Lena. Cepat dia lena. Imam rukuk dia suruh tangan. Dia tak kasar nak rukuk, tapi dah imam rukuk, anak-anak aku dah rukuk kerana aku tertidur, maka
rukuklah aku tanpa kasar. Sah tak rukuk tersebut? Tak sah. Kalau dia lenong itu, dia bangkit balik. Dia bangkit balik berdiri tegak dan kemudian baru dia rukuk semula. Baru dia pasakkan kepada rukuk tersebut. Okey, kita tengok nah. Yang disebutkan kasar itu dia memang niat rukuk. Itu dinamakan kasar. Memang dia benar-benar berniat untuk rukuk. Kalau tidak, bukan dinamakan rukuk. Dia kena patah balik, berdiri semula, kemudian merukuk. Ataupun memang orang tu bongkok. Kalau jumpa orang yang bongkok, memang dia macam tu. Nah, dia boleh berdiri tegak. Ada ketika-ketika. Tapi kalau dia diam, tengok dia bongkok. Bila baca Fatihah tu pernah jumpa kan orang yang bongkok. Sampai ada istilah lah, nenek bongkok 3 kan. Bongkok dah. Tapi dia ada ketika boleh berdiri tegak. Maka ketika ni waktu takbiratul ihram dia kena tegak. Nah, dia kena tegak. Sagi dia bongkok balik pun tak apa. Tapi bila dia nak rukuk, dia kena tegak balik. Orang nak rukuk duduk, dia nak rukuk kena tegak balik sebab apa? Sebab memang fizikal badan dia tu membongkok. Dan dia boleh tegak pada ketika itu. Itu dia kena rukuk. Berdiri tegak balik, kemudian baru dia rukuk, baru sempurna rukuknya. Dan yang keempat, tuma'ninah. Di dalamnya tuma'ninah ni makna dia dan tuma'ninah ni maksud dia tenang, bertenang. Maksud tuma'ninah. Dah hantar dua-dua tangan sampai ke lutut, duk sah. Sekadar bacaan subhanallah. Cukup. Kata yang tu saja. Subhanallah. Okey, itu tuma'ninah. Tetapi, oleh kerana Nabi SAW membaca satu surah. Surah apa? Surah Al-Waqi'ah. Ayat yang terakhir sekali. Fasabbih bismi rabbikal azim. Kan ayat surah Al-Waqi'ah. Inna hadza lahu haqqul yaqin. Allah Ta'ala cerita tentang keadaan ahli-ahli neraka yang diberi makan buah zakum, yang diberi minum daripada amin. Allah Ta'ala cerita satu persatu. Kemudian Allah Ta'ala sebut orang yang mengkufurkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana mereka itu akan dilemparkan ke dalam neraka Jahannam. Allah kata ini bukan cerita bohong. Inna hadza lahu haqqul yaqin. Yang ini memang cerita paling benar yang aku ceritakan. Cara macam mana hangpa nak jadi orang yang paling taat? Fasabbih bismi rabbikal azim. Maka hendaklah kamu memuji Tuhanmu yang maha agung. Kemudian kata Rasulullah SAW, bila selesai dibaca surah tu sampai kat fasabbih bismi rabbikal azim, dia kata apa? Ij'alu fi ruku'ikum. Jadikan tasbih ini dalam rukuk kamu. Maka terhasillah kalimah ataupun bacaan tasbih. Apa dia? Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Ada setengah orang berkata Rasulullah baca sampai kat subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Boleh? Boleh. Wa bihamdi kata mereka, hadis itu hadis dhaif. Saya ulang, hadis dhaif boleh diberamal. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Kerana apa? Nabi suruh. Nabi suruh. Daripada mana datangnya perintah tersebut? Daripada ayat Al-Quran. Selesai Nabi baca fasabbih bismi rabbikal azim, Nabi berkata, ij'alu, jadikanlah kalimah ni wahai sahabat-sahabatku fi ruku'ikum, dan rukuk kamu agar kamu boleh sentiasa bertasbih memuji Allah. Bertanya para sahabat, para sahabat bertanya
kepada Nabi SAW, kenapa perlu bertasbih? Kenapa perlu bertasbih? Memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu turun satu ayat. Turun satu ayat. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, tusabbihu lahu samawati wal ardh. Tusabbihu lahu samawati sab'ul ardh, telah memuji, mensucikan Allah sab'ul ardh, 7 lapisan bumi. Wa man fihin, apa yang ada di dalam 7 lapisan bumi ni sebenarnya. Dia sentiasa memuji Allah, tak pernah berhenti. Cuma kita tak dengar. Inna syai' macam tu juga ada lapisan-lapisan, 7 lapisan langit. Sentiasa yusabbih, memuji Allah. Cuma kita yang tak mendengar. Dia tak pernah diam, illa yusabbihu bihamdi. Tak pernah dia duduk diam satu saat pun. Makhluk-makhluk ni, sama ada yang melata di muka bumi sampai ke 7 lapisan ke bawah, ataupun yang berada di langit sampai kepada 7 lapisan yang ke atas, tak pernah berhenti sesaat pun memuji, bertasbih, memuji Allah, mensucikan Allah dan memuji Allah. Walakin la tafqahun, kata Allah. Tapi hamba tak faham. Kita tak faham. Cara macam mana? Mungkin burung yang duk bunyi bercerita tu, itu tasbihnya. Mungkin ayam yang berkokok, itu tasbih dan takbirnya. Kita tak faham. Mungkin berkumpul semut-semut pada satu kumpulan, itu tasbih mereka secara berkumpulan. Kita tak tahu. Kata Allah, walakinlah taqaw, nampak tak faham. Pokok-pokok ni setiap masa, setiap saat daripada berjanji pada Allah, hidupnya kami dengan tasbih memuji namamu. Matinya kami apabila kami berhenti memuji namamu, ya Allah. Tengok, awak pokok ni mati, aku bubur baja terlebih ke? Aku tak jurus ke? Kalau kita tengok pokok-pokok besar di atas bukit, tinggi ke, ada siapa jurus? Kena main kemarau, amal-amal, mana ada siapa jurus? Mana ada siapa bubur baja punya subuk lah. Satu batang ni besar pemeluk, besar lagi daripada tu. Siapa yang membajakan dia? Hidup dengan tasbih. Dengan daun yang berbeza-beza warna. Daun-daun kalau Allah Ta'ala buka hijab pendengaran kita, mereka itu bertasbih. Itu sahabat kata, tak adakah tasbih yang khas, yang khusus untuk kita? Maka Rasulullah SAW pun buat, mengambil daripada petikan terakhir daripada surah Al-Waqi'ah, lalu baginda kata, ij'alu fi ruku'akum. Jadikan tasbih ini di dalam rukuk kamu. Bermakna, kalau tak baca boleh dah, solat, tak membaca subhanallahil azim, aku nak rukuk saja, aku tak nak baca, boleh dah? Boleh, tapi hang lagi jahat dia rukuk. Tidak. Pasal pokok tak ada akal pun nak bertasbih. Ikan di laut bertasbih, memuji Allah. Itu yang kata, saya pernah saudara, di mana pakar-pakar saintis menemui satu fakta yang cukup ajaib bila mana mereka cambahkan biji labu. Cambahkan biji labu tu dengan takdir Allah bercambah. Keluar pokok. Merebut-rebut keluar ni. Merebut-rebut keluar. Dia letak satu ultrasound, rakam bunyi-bunyian. Berbunyi. Cuba perdengar sikit. Sampai 100 kali ganda ultrasound tu. Nak dengar apa dia bunyi buat macam mana ni. Masa boleh beringat, dia kata mungkin biji labu tu pecah. Untuk nak keluarkan tumbuhan, bunyi biji labu pecah. Tapi dia terus berbunyi. Dia pun cuba sampai 100 kali ganda. Mendekatkan, nak tangkap bunyi apa. Akhirnya terhasil bunyi. Subhanallah.
Rupanya daripada hidup. Makhluk tu nak hidup dengan subhanallah. Dia hantar ke mana? Di Britain. Di situ ada seorang profesor saintis, ketua saintis India. Dia pun nak tahu, ni kalam apa? Ni perkataan apa? Dia kata, ini adalah kalam Allah. Dia baca lah ayat yang saya baca tadi. Usabbihu lahu samawati sab'ul ard. Dia kata, telah memuji 7 lapisan langit dan 7 lapisan bumi. Maknanya apa yang ada di dalam bumi dan apa yang juga ada di penghujung langit, semuanya tak pernah berhenti memuji Allah. Jadi apa yang ada di perut bumi ni, apa juga yang tumbuh di perut bumi, sentiasa memuji Allah. Jadi sekumpulan pakar-pakar saintis masing-masing bila dia ingat seorang profesor India ni boleh menghuraikan masalah yang mereka dah bertahun cuba cari apa dia kata, apa pokok dia kata, apa pokok dia kata. Akhirnya menemui bersama dengan dalil daripada Al-Quran, mengucap syahadat satu kumpulan. Sahabat pujian pada Allah. Kemudian bila sahabat teruja dengan penceritaan Rasulullah tentang betapa makhluk-makhluk ini bertasbih memuji Allah, sahabat minta kat kami ada apa? Rasulullah hadiah kat kita satu kalimah yang paling mahal, Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Maka ulama fiqh menggariskan untuk kita baca berapa kali? 3 kali. Sebab apa? Berpandukan daripada hadis Nabi SAW. Kana Nabi SAW fi ruku'ihi yaqulu subhana rabbiyal azim wa bihamdihi salatan. Siapa kata? Kata Bujairini. Kata Imam Bujairini, sesungguhnya Nabi SAW apabila dia rukuk, di dalam rukuknya dia akan kata subhana rabbiyal azim wa bihamdihi salatan. 3 kali. Kita nak baca sekali boleh tak? Boleh. Tak mau baca langsung boleh tak? Boleh. Tapi yang tak malu ke? Nabi yang maksum. Nabi yang memang dijamin juga membaca 3 kali. Hang yang tak tahu ke mana-mana neraka lah masuk ni. Hang tak mau kata. Tapi boleh. Abang kata boleh. Macam kata macam inilah. Kalau hang tak mau baca pun sah. Jadilah rukuk. Dan pada rukuk itu ada tumakninah, berhenti seketika. Kalau nak baca lagi lah bagus. Hadis yang diriwayatkan oleh Daraqutni ini mengajak kita untuk bertasbih. Okey, sebanyak-banyak boleh berapa kali? Boleh bawa 7 kali. Sebanyak-banyak. Kata sembahyang seorang jalan, sembahyang berimam. Berimam tak jadi tenang dah. Kalau dia tu rokok dah lama sujud tak apalah buat last. Ni rokok pun lama, sujud pun lama, ada seorang-seorang sembahyang sunat tu. Han nak rokok, nak mangkit dah pun tak apa. Tapi kalau berimam atau bersembahyang di depan orang, jangan dibimbangi timbul fitnah untuk orang yang tidak faham. Okey. Kalau melihat, betulkan saya kalau saya salah. Okey. Kita tengok dari sudut sains. Dari sudut perubatan, tolong betulkan saya kalau saya tersalah sebab saya bukan pakar dalam bidang sains. Cuma perkongsian daripada para sahabat mengatakan, dia kata apabila kita rukuk dalam keadaan lurus 90 darjah punggung kita dengan belakang kita dan kepala kita, dia kata kita letak tangan kita dalam keadaan jangan, bukan macam ni. Tapi kita buka, kita pegang tempurung lutut kita. Tempurung lutut kita akan terbuka katanya. Ia dapat mengalirkan oksigen padanya. Pada tempurung lutut, waktu kita rokok dan kita buka, waktu kita cekak dia pegang tu. Mengalirkan oksigen, melegakan. Kalau sikit lutut suka huruk kan? Suka huruk. Okey, di antara salah satu
ubat yang Allah Ta'ala bagi. Tapi kita dah buat dalam kecil lah, no? Allah Ta'ala letak kat situ. Kita lapak tangan kita ni, ada 99 nama Allah. Kita letak di atas kepala lutut, maka renggang kepala lutut tu daripada tulang dia tu mengalirkan oksigen. Dan kemudian lagi perkongsian daripada perubatan, dia membetulkan tulang belakang. Bukanlah kata lega terus dah, tapi di antara rawatan tulang belakang dan juga pinggang. Satu zaman lagi, betis dan juga bawah sikit pada betis, atas sikit pada betis. Kita panggil pelipat. Okey, kalau kita tengok waktu kita rokok ni, dia rasa cekak ni. Kan? Untuk orang yang sakit dah. Orang yang sihat dia tak rasa apa pun. Tapi kalau orang yang sakit kan, waktu dia rokok tu dia rasa ada satu urat tarik cekak daripada betis ni, mai ke pelipat, naik ke bawah, ke pinggang. No? Ada rawatan ketika mana kita rokok. Dan di situ kita sambil puji Allah, sambil tasbih, mensucikan nama Allah yang maha agung. Di samping kita, exercise yang paling terukur dalam pergerakan orang Islam. Tak payah buat yoga dah. Orang India kena cari exercise yoga. Menyatukan hati dengan Tuhan. Kita solat, menyatukan hati dengan Allah melalui gerak geri dalam solat. Waktu tu kepala kita separa tunduk melegakan sakit migrain. Jadi kata pakar dalam perubatan. Okey, tak cuma nak? InsyaAllah nak? InsyaAllah kalau saya salah, tolong perbetul dan tolong share dengan saya nak. Okey. Dan pada Tok Mak Ninah yang kita diam sebentar kan, adanya ketenangan. Tok Mak Ninah maksud tenang. Diam sebentar. Kita bertenang pada ketika tu. Okey, kalau kita kalau exercise, selalunya ibu yang mengajar exercise dia akan kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 kan. Itulah Tok Mak Ninah kan. Tapi orang Islam ni, Allah Ta'ala ciptakan satu amalan wajib di sisi Allah, yang mana bila kita buat, dunia dapat, akhirat dapat. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal azim. Cuba kira 1 hingga 8, 8 hingga 1 kali. Tempoh 3 kali. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Hebat dah Allah. Hebat. No? Hebat Allah. Cuba tengok kalau orang tua-tua kita, tak payah ketak-ketak lah duduk pergi kat tempat jogging dah. Dia bangkit buat tahajud pun dia boleh sihat. Kalau kita tengok bangsa lain sihat, kita ketak-ketak makan Nabi. Rupanya kita punya exercise yang paling padu, yang paling jitu ada dalam pergerakan solat. Bila kita menyatukan diri dengan Allah, pada bacaan kita, pada hati kita, pada gerakan kita, betapa sedap, manis dan nikmatnya setiap pergerakan dalam solat. Jadi faham. Kalau tak faham, kalau aku nak rokok lah yang tak boleh dengar, pinggang kerah. Rupanya di situ adanya satu rawatan. Tak payah duduk pergi fisio dah. Oh, Masya Allah. Allah baik kan? Allah baik, Allah maha hebat. Dia hebat ini. Sekurang-kurangnya 3 kali. 1 kali pun boleh, 3 kali pun boleh, kemudian 5 kali, 7 kali, 9 kali, sampai 11 kali. Kalau kita sembahyang di Masjid Madinah, biasanya imam dia akan bawa, Madinah akan bawa sampai 11 kali. Kita baca dah habis lama, ada tak bangkit-bangkit lagi, yang punya di sebelah. Okey, kita bawa. Mungkin setakat 7. Jangan duduk saja. Duduk saja boleh nak habis tiap kata imam, lama sangat. Okey. B, kita tengok B Iqtidal. Syahadat. Syahadat ni ambil perhatian. Maksudnya, ambil perhatian semua. Tentang iqtidal,
Bermula sah i'tidal itu dengan 4 syarat. Tadi rukuk 4, kemudian i'tidal itu hendaklah dengan 4 syarat. Apa dia? Pertama, bahawa ada ia, kemudian daripada sempurna rukuknya. Dan lepas rukuk, barulah boleh i'tidal. Lagi tak sempurna. Tangan tak ada sampai ke lutut dah bangkit dah. Tak ada ni. Cicak bangkit terus. Macam kata macam ayam patuk padi tungtang apa dia. Nah, sampai tak ada nak cicak. Tak sempurna rukuk. Sempurna rukuk apabila sengak semua anggota. Diam semua anggota. Kedua tempat tangan berada di lutut. Pinggang dengan kepala dengan babak bunga duduk. Sama rata 90 darjah. Okey, dah tempat ni dah boleh bangkit dah. Kalau tidak, tak sempurna, maka tak sempurna i'tidalnya. Itu yang dia perlu tunjuk. Solat tarawih 7 minit, 23 rakaat. 7 minit tu, tang mana tumakninah dia? Hancur. Jemaah punya ramai duduk sampai keluar. Apa yang dia kejar? Ha? Apa yang dikejar pada dia? Nabi mana? Allah Ta'ala bagi 24 jam. Bukan Allah Ta'ala bagi itu 24 minit. Allah bagi 24 jam. Kalau orang boleh bawa satu malam 1 juzuk. Kalau orang boleh bawa satu malam 5 juzuk. Hang pasal apa berebut nak bawa 3 minit? Ini kita kata sebab jam. Sebab jahil Allah. Dan lebih tu saya tak komen banyak-banyak. Saya pun tak banyak ilmu. Baik. Yang kedua, kembali dia kepada barang yang ada dahulu daripada rukuknya. Kembali dia pada barang yang dahulu. Maksud dia dah habis rukuk tu, patah balik, maknanya berdiri tegak balik. Berdiri tegak balik, dia kata, jangan kasat ia dengan kembalinya itu akan yang lain daripada i'tidalnya. Tengah rukuk, orang panggil, dia terpanggung. Tengok, tak ada siapa panggil, dia rukuk balik. Ataupun dia terpanggil, alah berdiri, tak boleh. Tetapi kalau kita sembahyang berjamaah, kita dengar, imam kata Allahu Akbar, kita pun bangkit. Bangkit, kita suka aja. Semua orang sedang rukuk, tak bangkit lagi. Kita dah terpacak Allah. Nak buat lagu mana? Kita bangkit dengan sebab kita nak i'tidal lah. Memang niat kita memang kosong nak i'tidal. Sebab telinga kita dengar orang punya kawah makhluk tu masuk, dia angkat takbir, kuat. Kita ingat imam yang kata. Kita pun bangkit yang hang seorang aja duduk depan orang berrukuk. Jangan rukuk. Kalau rukuk batal, berlaku pertambahan pergerakan rukun. Berdiri, duduk tu ulang berdiri, dia ambil terpacak seorang-seorang. Malu kan? Kadang dia kata, ambillah. Habis. Dia keluarkan perkataan yang lain daripada perkataan dalam solat. Yang dia kata, jangan qasad dia. Jangan niat dia terbangkit. Tak sengaja. Tak boleh. Tak sengaja. Tapi yang cerita masalah tadi, dia memang sengaja. Sebab dia dengar imam dah kata, dia bangkit. Dia orang panggil, nak tengok siapa dia terbangkit. Bangkit. Tak boleh. Kemudian di dalamnya adanya tumakninah, berdiri sebentar, bawa semua anggota, kembalikan anggota daripada rukuk tadi, berdiri betul, berdiri tegak di situ. Berdiri tegak di situ, dia kata, dan sunat membaca pada tak kala angkat kepalanya daripada rukuknya, sami'allahu liman hamidah. Sami'a, bukan sami'a. Sami'a, apa sih dia punya lengkung tu? Sami'a, bukan sami'a. Saya ulang, bukan sami'a. Sami'a, lari makna sami'a. Celakalah, binasalah Allah. Okey, lari tu. Sami'a. Sami'a Allah. Baik, pada pergerakan intiqalat yang lain, semuanya dibaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tetapi pada intiqalat yang tidak,
disebut sami'a, tak disebut Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, tak. Tapi terus sami Allahu liman hamidah. Kenapa? Berpandukan dalam peristiwa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang tak pernah tertinggal takbir pertama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tak pernah tertinggal, tak pernah miss sekalipun. Cuma hari itu dia berjalan di belakang seorang tua Yahudi. Kebetulan hari itu ni sembahyang asar, salat asar. Kebetulan hari itu Nabi berkhutbah cerita pasal menghormati orang tua. Wajib kita hormati orang tua sekalipun orang tu bukan Islam. Kenapa hormat? Ada ni tak apa, bukan bangsa kita buat kata ada balan, tak boleh. Sekalipun dia bukan Islam, Islam pernah tunjuk keindahan Islam. Hormati dia, santuni dia, jaga dia. Jadi para sahabat ni kalau dapat satu-satu hukum, satu-satu syariat, terus beramal. Dia kebetulan dia berjalan di belakang tua Yahudi. Bau tu. Dia salah lapar. Dia tak foto. Dia tak foto. Dia ikut di belakang tu, menyebabkan dia terlewat masuk di dalam Masjid Nabawi untuk sama-sama solat dengan Nabi. Dia masuk, bila dia sampai, dia masuk. Dia tengok-tengok Nabi dah rukuk. Dia lepaslah. Dia lepas apa? Dia lepas takbir pertama dengan Rasulullah. Tapi dia masbuk, dia sempat masbuk. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dia seronok sebab rakaat tu tak luput lagi selagi Nabi tak bangkit daripada rukuk. Mana dia dapat dari rukuk tu, dia dapat. Bila dia dapat rukuk tu, dia dapat dari rakaat tu, dia dapat. Dia dapat. Jadi dia baca subhanallah, subhanallah. Ini satu hadis. Datang malaikat Jibril membisikkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu sedang rukuk. Allah mendengar pujian Abu Bakar. Allah mendengar pujian Abu Bakar. Abu Bakar dia memang terpuji. Dia pula puji Allah pasal apa? Pasal kita alhamdulillah dekat hati. Jadi Abu Bakar dia kata subhanallah, subhanallah. Dan Rasulullah seolah-olah menjawab perkataan Abu Bakar, sami Allah. Allah telah mendengar. Maksud sami'a ni telah mendengar oleh Allah akan pujiannya. Macam seolah-olah satu dialog. Bukan Nabi senang, tapi satu dialog. Abang, ya Abu Bakar sedang puji Allah tadi waktu dia masuk rukuk tu. Sami Allah liman hamidah, dan Allah telah mendengar pujiannya. Abang, punca ataupun sejarah berlakunya yang tidak, kenapa yang tidak tak dikatakan Allahu Akbar, tetapi yang tidak dikatakan sami Allah liman hamidah. Kita yang sambung Rabbana lakal hamdu mil'ul ard mil'us samawati wa mil'al ard wa mil'a ma bainahuma wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd. Ini Rasulullah tambah. Dan satu lagi, hamdan katsiran, mubarakan fi. Ada yang macam tu. Banyak versi untuk sami Allah liman hamidah ni hanya kalimah sami Allah liman hamidah. Yang selebih tasbih tu disambung oleh Rasulullah dalam beberapa versi bacaan macam doa iktikaf juga. Doa iktikaf ada macam-macam. Macam doa kunut juga. Ada macam-macam. Cuma kita, orang Ajam, orang yang bukan Arab ni, kita akan dapat satu, kita tepuhan satu, dulang sekali aku cakap lain, dia jadi gila pula. Aku baca lain, tak jadi makna lain. Sami Allah. Kau berapa ramai aku lagi? Sami Allah, sami Allah, dia tak faham. Dia boleh kata sami Allah. Jangan matikan ain. Bagi ain dia ingat sami Allah, yang tu boleh. Kalau nak kata Allah, sami Allah liman hamidah. Tapi kalau nak sambung sami Allah, bagi dengar bunyi sengau ain dia. Sami Allah liman hamidah. Usah pada bacaan.
Kalau tidak dah lah tak kerti apa, cakap Arab tak kerti, Melayu pun tak betul. Tak apa pun tadi kena belajar. Ataupun Rabbana lakal hamd. Mubarakan fi hamdan kathiran wa mubarakan fi. Boleh sambung lagi. Tapi dia utamakan apa yang diletakkan di sini. Rabbana lakal hamdu mil usama mil al-ard wa mil ama bainahuma wa mil ama sita min syai'in ba'd. Apa maksud dia kata segala puji bagi Tuhan engkau, mil al-ard, yang memenuhi langit dan memenuhi bumi dan memenuhi apa yang ada di antara keduanya dan memenuhi apa yang dia kehendaki daripada setiap sesuatu barang dan selepasnya. Ini yang paling utama nak. Kalau boleh faham, sebab dia daripada hadis yang sahih. Dan sunat mengangkat dua tangannya seperti yang diangkat pada tatkala takbiratul ihram dua, pada tatkala turun kepada rukuknya dan pada tatkala bangun daripadanya kepada al-i'tidal dan pada tatkala berdiri betul daripada tahiyatnya. Sunat angkatlah. Sunat angkat kita dah belajar kan. Sunat kita angkat. Kalau wanita orang dia tak payah dia angkat tinggi-tinggi tangan dia. Dia tapik lagu tu dia angkat metal mana dia angkat pi, tangan situlah tangan dia. Sunat kita angkat. Ketika nak tidak, sunat mengangkat kedua tangan. Sami Allahu liman hamidah. Tangan tak jari tak selalu kok tangan telinga ke atas pada cuba telinga. Oh cuba telinga atas pada belakang. Tak payah kok ngomong boleh senang. Jaga ketiak je jangan terangkat. Bila dah jaga ketiak jangan terangkat. Kalau tangan tu dia perlu orang baik diri dia. Tapi kita dapat sunat ayat bila kita angkat tangan. Bermula yang lain daripada empat ini tiada sunat angkat tangan. Lain daripada ini tak sunat angkat tangan. Dan sunat membaca kunut pada yang akhir pada sembahyang subuh dan sembahyang witir pada nisfu yang akhir daripada bulan Ramadan. Sunat baca kunut pada ketika subuh yang akhir dan ke witir yang akhir 15 ke atas dalam bulan Ramadan. Dan pada tiap-tiap sembahyang 5 waktu pada ketika turun malam kita nak baca sunat apa? Kunut apa? Kunut apa tadi? Tadi dah akhir nazilah. Kunut nazilah. Sunat berjalanian pada sunat kita bawa setiap waktu solat daripada subuh sampai isya. Sunat bawa pada setiap yang tidak terakhir. Memang kita baca. Baca. Saya kata lekatlah di dinding. Lekatlah di dinding. Tapi kena baca bagi lancak. Lama-lama dia hafal. Memang hafal. InsyaAllah. Benda tak susah. Tapi dia dibagi hidayah. Yang ini kita doa selalu dalam solat subuh. Allahumma hadini fiman hadai, wa'afni fiman afai, tawalani fiman tawalai, wa barik li bima a'tai, wa qini syarra ma qini. Tak akan tambah wa qini bi rahmatika syarra. Tidak? Boleh tak? Boleh. Wa qini syarra ma qadait innaka taqdi wa la yuqda alaik. Wa innahu la yadhillu man walai wa la ya'zu man alai. Tabarakta rabbana wa ta'ala. Lakal hamdu ala ma qadait. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dan sunat bagi imam membacakan dia dengan lafaz amin, iaitu Allahumma hadina bila ramai, wa'afina wa tawallana wa barik lana wa qina wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sunat bagi imam. Dan sunat angkat dua tapak tangannya mendadah kepada langit berdoa ketika membaca kunut nazilah dan ketika membaca kunut biasa berbetulan dengan dua bahunya. Itu kalau lelaki. Agak bagi tinggi. Perempuan tak salah. Saya kata perempuan tak mana ketiak ada di kabel tahu tak? Sekadar itulah. Tidak kita yang angkat tangan ini sama dengan bahu. Pada tiap-tiap doa
melampaui daripadanya pada ketika bersangat hajat. Bisa kuatkan keduanya kepada bukanya pada akhir doanya yang lain daripada kunut. Hak lain daripada kunut, kita berhajat berdoa pada Allah kena sapu di muka. Tapi hak lain daripada kunut, kalau kunut tak boleh sapu di muka, tak boleh sapu di muka. Janganlah sapu kat tempat lain. Sebab dia tak mau berlaku pergerakan yang lebih di dalam solat. Tapi kalau lain daripada dalam solat, contoh tadi masa awal-awal yang kita baca kunut nazilah, tak boleh angkat tangan, kita boleh sapu ke, tak boleh sapu ke muka. Apa jenis doa semua, bila kita berhajat, kita sapulah ke muka. Itu yang terbaiknya. Dan kita ni minta kepada Allah, semoga Allah mustajabkan, semoga Allah makbulkan kita. Kita pun sapu ke muka dengan rasa puas hati dan berdoa. Dapat tak dapat, terima tak diterima, itu Allah punya. Tapi aku dah minta, permohonan dah dibuat. Nak bagi atau tidak, kita tahu. Itu aja Allah. Dia tahu nak bagi kita lagi. Kita pun sapu di muka tanda kita puas hati. Cuma dalam sembahyang, jangan sapu muka. Itu maksudnya. Selesai, alhamdulillah. Alhamdulillah, insyaAllah. Dengan izin Allah, bulan depan, kalau ada rezeki lagi dah, kita akan masuk fasa yang ke-6 pada menceritakan sujud dan duduk antara dua sujud. Sama-sama kita cerita. Kenapa sujud ada dua? Pergerakan lain dalam rakaat ada satu, Fatihah ada satu, rukuk ada satu, tapi sujud ada dua. Apa istimewa sujud di sisi Allah? Sebab itu diperintahkan sujud. InsyaAllah ada rezeki kita akan sama-sama menyambung perbincangan kita tentang sembahyang yang ke-6. Ada soalan tak? InsyaAllah kalau saya mau jawab, saya jawabkan. Ya, Ibu, silakan. Waalaikumsalam. Maruah kita, tata tertib kesopanan kita, yang masuk ke dalam setiap. Okey. Kita kena rapatkan sebab kita tak masuk dalam setiap. Di antara betul. Di antara tempat yang paling lemah adalah pada bahagian bawah setiap. Okey, kita tengoklah. Dalam beberapa hadis wanita itu dijadikan daripada rusuk syariah adalah orang perempuan. Ini cerita-cerita ulama. Okey, cerita-cerita ulama. Dia paling lemah daripada bahagian rusuk. Maka dengan sebab itu rusuk adalah tempat masuk syaitan. Diberitakan dalam surga ketika syaitan cuba memujuk rayu, membisik kepada ibu kita Hawa, pujuk suami suruh makan buah khuldi itu, dia masuk pada bahagian ini cerita-cerita ulama. Dia masuk melalui rusuk kiri, lemahnya rusuk kiri. Maka dengan sebab itu kata ulama, salah satu di antara sebab musabab perempuan itu ditutup. Kedua-dua ketiak dia kena bagi apa? Itu cerita-cerita. Tetapi boleh pakai. Kita boleh pakai. Berpandukan daripada kisah-kisah Al-Quran dan ulama-ulama bercerita. Logik boleh digunakan. Tempat yang paling mudah dimasuki syaitan adalah pada bahagian ketiak dan juga rusuk. Saya pernah dengarkan orang histeria, orang yang lupa diri yang masuk sesuatu dalam badannya. Di antara tempat yang kita boleh baca sesuatu
tekan pada ketiak dia. Kita baca sesuatu ayat, tekan pada ketiak dia. Soalnya kita tengok apa dia ada dalam ketiak. Nah, itu dia kata boleh digunakan pendapat-pendapat tersebut. Terima kasih. Ada soalan lain? Saya tak ada nak tutup ni. Jangan baru nak bertanya. Ya, silakan. Tiada anak? Okey. Anak tu anak sendirilah. Anak dengan suami tu atau dengan suami lain? Yang tak setara tu. Okey, baik. Terima kasih. Anak tak setara ni apabila kedua ibu mengadakan hubungan sebelum berkahwin, menghasilkan zuriat, tapi kahwin dengan bapa itu juga. Kan? Di dalam sejarah dia putus nasab dalam syariat. Dia putus nasab. Pada putus nasab dia tidak layak menerima harta pusaka. Tapi adakah batal wuduk dia dengan wuduk adik-adik lain? Tidak batal wuduk dia dengan adik-adik lain. Begitu juga dalam segi aurat. Nah, auratnya halal. Cuma diletakkan seandainya tak siapa nak kahwin dengan dia dengan sebab orang tahu dia anak tak setara, orang ejek dia, siapa pun tak bakal kahwin dengan dia. Dia boleh, kalau dia perempuan dia boleh kahwin dengan ayah dia, kalau dia lelaki dia boleh kahwin dengan dia. Sebab Allah Ta'ala nak betapa zina dan kejinya perbuatan berzina ni. Zina dan kejinya. Walhal anak itu tak berdosa pun. Kan? Tak berdosa pun. Tapi Allah Ta'ala nak menghinakan perbuatan tersebut bagi kita rasa takut kalau nak buat perkara tersebut. Tapi adakah batal untuk dia dengan adik-adik dia? Dia dengan adik-adik dia tak batal. Dia tetap seibu sebapa, cuma taraf dia saja. Dan dia nafi daripada nasab. Itulah nasab keturunan. Maknanya kalau orang bagi tahu, tak mau bagi kat dia pun dia tak boleh kata apa. Siana, tapi biasanya mau akan bagi dia Allah terima kasih. Ya, seperti saya. Okey. Dan pergerakan yang dikatakan pergerakan dalam solat macam binatang tu kan? Macam binatang. Unta yang duduk antara dua sujud. Kedudukan antara dua sujud kan kita duduk lipat kaki ke semua tu. Kita duduk antara dua sujud, kita duduk di atas kaki kiri. Kaki kanan kita lipat nak, tidak? Tapi kalau orang yang duduk macam unta duduk tu dia nanti dua-dua dia suka kaki. Dia tak lipat kaki dia. Itu cara duduk unta. Tapi mungkin dia sakit. Kalau sakit, dia tak ada nak lipat. Dia lipat, dia tekan kaki itu sakit. Dia hanya boleh duduk macam tu. Tak mengapa. Kalau saja-saja, bergerak tersebut. Cara duduk unta, makruh. Duduk antara duduk lah. Yang dengan keadaan kaki kita, kaki di sebelah kanan yang kita tak lipat ke kanan itu. Kenapa kita lipat ke kanan? Sebab kita nak bagi anak jauh di depan ni juga mengadak raqib. Dia tak tekan. Tapi tak boleh tekan. Sakit. Tulang tua ada kaki tengah. Dia kepak lutut. Dia duduk macam tayar unta. Boleh tak? Sebab darurat. Allah. Assalamualaikum Ustazah.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Kak Ana ada dua soalan. Yang pertama kan macam kita bagi salam lah. Habis itu kita kata Assalamualaikum warahmatullahi tapi terkata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tak Ustazah? Yang kedua pula macam lalat kan masuk dalam minuman kita tapi lalat tu macam dah menguat-menguat, ada duduk menguat lah. Habis tu kita buang lalat tu, kita minum air tu. Boleh tak Ustazah? Itu saja dua soalan. Okey, baik. Terima kasih. Puan dengar dengar. Soalan pertanyaan pertama, berkenaan dengan bagi salam. Assalamualaikum. Sesempurna salam, Assalamualaikum. Cukup. Itu paling sempurna. Yang terbaik, Assalamualaikum warahmatullahi. Itu yang terbaik. Dan yang paling terbaik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terbaik. Dia boleh tak? Boleh. Boleh. Silakan. Dia pun dah tahlul solat dah tu. Tak habis dah. Okey. Pada permasalahan yang kedua yang ditanya oleh, kita dengar kan tadi? Apa yang ditanya? Berkenaan dengan suruh jawab, saya tahu pandai-pandai. Kan? Tak dengar dengan jelas. Okey, Kak sekali lagi. Macam lalat kan masuk dalam minuman kita. Habis tu dia dah menguat-menguat lagi lah. Habis tu kita sayang nak buang minuman tu, kita buang lalat tu, kita minum air tu. Cerita pasal lalat jatuh dalam air. Dia duduk menguat-menguat lagi. Lepas tu angkat buang. Bolehkah kita minum air tersebut? Boleh tak? Saya nak tanya ada di depan saya ni. Mereka ni alim-alim ni. Ngaji lama. Okey, baik. Kita kembali kepada hadis. Hadis ni di dalam kitab Hadis Bulughul Maram. Dan kitab Bulughul Maram menceritakan tentang lalat ataupun tikus yang melanda keju. Satu pagi, Sayyidatina Aisyah nak buat roti. Roti dengan campurkan keju. Kita panggil pelanta menjeri itulah. Tiba-tiba ada tapak tikus. Kemudian dia ronda kat atas tu. Mungkin dia makan. Kata Rasulullah buang kat atas tu saja. Macam kita kata apa? Sayap kat atas tu je. Betul nampak dia punya kecil. Kat bawah tu boleh makan lagi. Jangan buang semua. Benda tu beku kan? Boleh tersayap dekat atas. Macam mana pula cerita lalat masuk dalam ayat yang tak beku tu? Kita tengok-tengok. Ada lalat tu. Bungit lagi. Rasulullah kata, kejam lalat tu. Jangan pergi picit. Picit lah. Kejam tak boleh makan lah. Wah, kejam dia dalam ayat. Wah. Aisyah tanya pasal apa? Kerana sesungguhnya pada sayap kanan lalat itu ada penawar, sayap kiri dia ada racun. Hang masa tangkap dia nak kejam tu, hang tak tahu nak cari kanan, kiri. Hang kejam terus. Mudah-mudahan penawar yang ada daripada sayap kanannya. Boleh minum tak? Ya, boleh minum kat anak-anak. Mungkin dia membawa penawar. Okey, anak. Kena bagi dia mati lah Ustazah. Yang boleh mati. Buang. Buang. Tapi gitu biji dia memang tak lagi. Okey, terima kasih Ustazah, faham dah. Terima kasih. Okey. Ya. Okey. Aurat memang tak terbatas. Aurat dia tak terbatas. Boleh. Macam aurat bapa dengan anak juga, dia boleh sentuh dengan tak batal wudu. Dan sebab apa? Bapa tu Allah Ta'ala nak menghinakan keturunan tu. Bapa tu tak boleh jadi wali dekat dia. Bapa tu tak boleh jadi wali. Bahkan bapa tu boleh jadi suami. Ya. Rosak. Dia akan jadi persetubuhan syubhat. Rosak. Sian. Atas
Assalamualaikum Ustazah, nak tanya satu. Okey, macam kita singgah masjid kan. Imam tu dia dah rokok itidal, lepas tu nak sujud. Habis kita nak tunggu imam tu bangkit daripada sujud, kita ikut ke atau macam mana? Okey. Ini cerita masuk. Kita singgah sembahyang, tengok imam tu dah bangkit daripada rokok dah. Kita masuk tengok imam dah bangkit daripada rokok. Kita dapat dari rakaat tu? Tak dapat. Bila imam bangkit daripada rokok, kita tak dapat. Apa yang patut kita buat? Dalam ni dua cara kita boleh buat. Sama ada kita angkat takbir atau ihram terus, baca Fatihah, tunggu imam. Ataupun kita tunggu imam bangkit kan. Kita ada dua cara. Kita mula-mula kita tak apalah daripada dia saja kita tunggu. Kita teruskan takbir atau ihram. Niat berimam. Kita baca apa yang patut, saya tunggu imam bangkit. Ikut imam dan biasa. Cara pertama. Cara yang kedua, kita tunggu imam bangkit sekali lagi. Kita dia duduk tahiyat awal. Lama lah. Lama. Kita tunggu dia bangkit sekali lagi. Ataupun satu lagi cara. Dia duduk tahiyat awal, kita buat angkat takbir atau ihram. Kita terus duduk tahiyat awal dengan dia. Pun boleh. Cuma rakaat tu kita tak dapat. Sama ada kita nak start dulu pun boleh. Tapi kita tunggu dia dah. Kemana-pun tunggu dia patah balik balik kita. Dia patah balik, kita ikut dia. Ataupun kita tak sabar lah. Lama kan dia ni lambat. Main biar aku, dia panggil tahiyat pula. Angkat takbir, turun aku duduk dengan dia. Boleh tak? Boleh. Boleh kita lakukan yang sedemikian. Tetapi kan saya kata, kita nak buat ibadat cari yang lebih afdal. Tunggu dia bangkit naik. Itu yang terbaik. Tunggu dia bangkit naik, kita bertakbir dan ikut dia. Walaupun dia cuma baca Fatihah secara sir, perlahan, dia tak baca surah, kita ikut dia. Okey? Boleh tak? Ada yang bertanya? Okey. Keren. Habis tak? Bisa sudah dulu lah, insyaAllah ta'ala. Kalau ada rezeki bulan depan kita kembali ke sini. Yang baik itu dari Allah Ta'ala. Yang lemah dan kurang adalah daripada saya sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsira hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya musabbibal asbab, ya fatihul abwab, ya sami'al aswat, ya qadhiyal hajat, ya mujibad da'awat. Ij'alna minan najihin fansurna fa innaka khairun nasirin. وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين. اللهم انصر للمسلمين في فلسطين، اللهم انصر للمسلمين في غزة، اللهم انصر للمسلمين في كل مكان، اللهم انصر للمسلمين في كل زمان، اللهم انصر للمسلمين على القوم الظالمين. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. تقبل يا كريم. Terima kasih Ustazah. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam.